Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami diberikan tugasan untuk buat video presentation mengenai tajuk tugasan, iaitu analisis ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat ke-6 hingga ayat ke-11, iaitu ibadah dan keadilan. Dalam kumpulan ini kami terdapat 3 orang ahli kumpulan, iaitu yang pertama Muhammad Amirul Hafiz bin Muhammad Radani yang bernombor pelajar 2000693 206. Seterusnya Haji Daniel bin Azam Azman, nombor pelajar 2000829 dan akhir sekali Syed Muhammad Amin Hamzah bin Syed Ismail, nombor pelajar 200498280. Baik, seterusnya kami mulakan dengan pengenalan. Al-Quran ialah kitab suci bagi umat Islam. Umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum dan aturan dalam kehidupan. Al-Quran juga ialah salah satu mujizat teragung bagi Nabi Muhammad SAW dan telah diwarisi oleh seluruh umat Islam. Al-Quran mengandungi 114 surah yang terdiri daripada 86 surah Makkiyah, iaitu surah yang diturunkan di Mekah, dan 28 surah Madaniyah, iaitu surah yang diturunkan di Madinah. Jumlah ayat yang terdapat dalam yang tercatat dalam Al-Quran ialah sebanyak 6,236 ayat, dan surah Al-Ma'idah ialah salah satu daripada surah yang terdapat dalam daripada 86 surah dalam Al-Quran. Dan surah Al-Ma'idah ialah salah satu daripada 28 surah Madaniyah. Surah Al-Ma'idah mengandungi 120 ayat. Surah Al-Ma'idah membawa maksud pada hidangan yang dinamakan kerana surah ini memakan kisah pengikut-pengikut serta Nabi Isa AS yang meminta Nabi Isa AS untuk memohon kepada Allah untuk menurunkan Al-Ma'idah, iaitu hidangan dari langit untuk mereka. Nama lain surah ini juga ialah Al-Qur'an, iaitu penyajian, dan Al-Qur'is, iaitu berarti menyelamatkan. Al-Qur'an diambil daripada ayat yang pertama dalam surah ini, di mana Allah menyuruh agar semua hamba-Nya janji mereka terhadap Allah serta penyajian-penyajian yang mereka buat sesamanya. Al-Qur'is pula diambil daripada akhir surah, iaitu di mana mengenai kisah tentang Nabi Isa AS menyelamatkan pengikut-pengikut sertanya daripada Allah SWT. Surah ini memang banyak kelebihan yang sangat baik untuk diamalkan. Antaranya ialah surah pembuka rezeki atau amalan kerezekian. Dan untuk amalan ini ayat ke-114 dalam surah Al-Ma'idah dibaca bersama surah Al-Fatihah dan surah Al-Talaq pada ayat yang ketiga. Surah ini perlu dibaca sebanyak 21 kali dalam amalan ini. Dengan mengamalkan amalan ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pintu rezeki akan terbuka luas. Selain daripada itu, surah Al-Ma'idah turut diamalkan dalam menyembuhkan penyakit kanser. Dalam penyakit kanser ini, surah Al-Ma'idah diamalkan bersama beberapa surah lain. Antara surah yang diamalkan bersama ialah surah Al-A'raf pada ayat 70 hingga 81, surah Al-Ra'd pada ayat 16 hingga 28, surah Al-Anbiya pada ayat 38 hingga 50, surah Al-Zumar pada ayat 42 hingga 52, surah Syura pada ayat 185 hingga 27, dan surah Kafir pada ayat 62 dan 37. Ayat yang diamalkan bersama dalam ayat yang diamalkan pada surah Al-Ma'idah ialah ayat 82 hingga 91. Seterusnya, saya akan menerangkan maksud-maksud ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah dari ayat 6 hingga ke-11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-6 membawa maksud, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah, iaitu basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu meliputi kuku lali, dan jika kamu junub berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Dan jika kamu sakit, tidak boleh kena air, atau dalam pelayaran, atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih, iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu dengan tanah debu. Itu Allah tidak mahu menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan, iaitu kepayahan, tetapi ia berkehendak membersihkan, mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Seterusnya ayat ke-7 membawa maksud,
Dan kenanglah nikmat Allah yang telah dikurniakannya pada kamu, serta ingatlah perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu berkata, kami dengar dan kami taat akan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Seterusnya, masuk ayat ke-8. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, lagi menerangkan kebenaran. Dan jangan sekali-kali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu kepada tidak melakukan keadilan. Hendaklah kamu berlaku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu lakukan. Terusnya masuk ayat ke-9. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh keampunan dan pahala yang besar. Masuk ayat ke-10. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, iaitu Al-Quran, merekalah ahli neraka. Seterusnya ayat ke-11. Wahai orang-orang yang beriman, kenanglah nikmat Allah yang telah dikurniakannya kepada kamu ketika kaum, iaitu kafir yang memusuhi kamu, hendak menghulurkan tangannya untuk menyerang kamu, lalu Allah menahan tangan mereka daripada menyerang kamu. Oleh itu, bertakwalah kamu kepada Allah, dan kepada Allah jugalah sesudah bertakwa itu. Hendaklah orang-orang yang beriman berserah diri. Seterusnya, saya akan membacakan asbabun nuzul turunnya ayat-ayat ini. Ayat ke-6, asbabun nuzulnya ialah dalam satu riwayat ada dikemukakan bahawa kalung Siti Aisyah telah terjatuh dan hilang di suatu tempat berhampiran dengan kota Madinah. Rasulullah memberhentikan untanya lalu turun untuk mencarinya. Kemudian baginda berehat hingga tertidur di pangkuan Siti Aisyah. Tidak lama kemudian datanglah Abu Bakar lalu menampar Siti Aisyah dengan kuat dan berkata, kamu telah menahan seorang manusia kerana sebuah kalung. Kemudian Nabi terbangun dan tibalah waktu subuh. Baginda mencari air tetapi menjumpainya. Maka turunlah ayat ini. Al-Maidah ayat ke-6. Berkatalah Usaid bin Mudair, Allah telah memberi keberkatan kepada manusia dengan sebab keluarga Abu Bakar. Ayat ini mewajibkan berwuduk atau tayamum sebelum sembahyang. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Amir bin Al-Hajj dari Abdul Rahman bin Al-Qasim dari bapanya dari Aisyah. Seterusnya asbabul ayat nuzul ayat ke-7. Allah berfirman, dan ingatlah kurnia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya denganmu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati. Inilah bait yang pernah mereka ucapkan di hadapan Rasulullah SAW ketika mereka masuk Islam. Sebagaimana yang mereka katakan, kami pernah berjanji setia kepada Rasulullah SAW untuk selalu mendengar dan senantiasa taat, baik dalam keadaan senang maupun terpaksa. Kami berjanji untuk mengutamakan beliau atas diri kami, dan kami tidak akan membantah perintahnya. Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengingat nikmatnya, iaitu peraturan-peraturan agama yang telah ditetapkan kepada mereka. Dengan datangnya agama Islam, hilang permusuhan, timbullah persaudaraan. Sesudah itu Allah mengingatkan akan perjanjian yang pernah diikrarkan, iaitu janji patuh dan taat kepada Muhammad SAW, baik pada waktu susah maupun senang. Mengikuti segala perintahnya dan akan meninggalkan segala larangannya dengan penuh kepatuhan dan ketaatan. Pada ayat-ayat ini Allah memerintahkan supaya kaum muslimin tetap bertakwa kepada Allah, menjaga supaya jangan sampai lupa kepada nikmatnya dan jangan sampai melanggar janji yang sudah diikrarkan, baik secara terang-terang maupun secara sembunyi-sembunyi, sebab Allah Maha mengetahui segala yang tersimpan di dalam hati manusia. Seterusnya ayat ke-8. Menurut Ibnu Katsir, sebab turun ayat ini adalah ketika Rasulullah SAW meminta kunci Kaabah dari Utsman waktu penaklukan Mekah, lalu menyerahkannya kembali kepadanya. Dan kisah selanjutnya, Ali bin Abu Talib juga memohon kepada Nabi SAW agar kunci diserahkan kepadanya. Ali bin Abu Talib namun Nabi SAW menyerahkan kepada Utsman bin Talhah bin Abu Talhah. Begitu pula Ibnu Marduwai meriwayatkan dari jalan Tariq Al-Kalibi dari Abu Syah dari Ibnu Abbas. Ketika terjadi Fatu Mekah, Rasulullah SAW memanggil Utsman bin Talhah bin Abi Talhah untuk menyerahkan kunci Kaabah. Ketika Utsman bin Talhah hendak menyerahkan kunci tersebut, Abbas berdiri kemudian berkata kepada Rasul agar menyerahkan kunci itu kepada Ali bin Abi Talib. Mendengar perkataan Abbas tersebut, Utsman bin Talhah menyerahkan kunci tersebut kepada Rasulullah SAW. Lantas Rasulullah meminta kembali kepada Utsman ketika Utsman hendak menyerahkannya. Abbas kembali berdiri dan berkata, seperti perkataan semula, Utsman pun yang menyerahkan kunci tersebut. Kejadian ini berulang sampai 3 kali.
Rasulullah SAW bersabda, "Hai Utsman, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, serahkanlah kunci itu kepadaku." Mendengar Rasulullah berkata demikian, Utsman pun menyerahkan kunci tersebut. Setelah Rasulullah menerima kunci tersebut, Rasul masuk ke dalam Kaabah dan melihat gambar Nabi Ibrahim. Rasulullah meminta air dan membersihkan gambar tersebut. Setelah itu, beliau melakukan tawaf. Namun, baru sekitar atau 2 putaran malaikat Jibril turun dan menyampaikan ayat tersebut, iaitu ayat Al-Maidah ayat ke-8. Seterusnya ayat ke-9. Pada ayat ini Allah menjanjikan pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dengan ucapan yang sesuai dengan isi hati mereka dan membuktikannya dengan beramal soleh bahawa mereka akan mendapat ampunan atas dosa-dosa mereka dan pahala yang besar berupa syurga. Ayat ini memerintahkan kepada orang mukmin agar melaksanakan amal dan pekerjaan mereka dengan cermat, jujur dan ikhlas kerana Allah, baik pekerjaan yang bertalian dengan urusan agama maupun pekerjaan yang bertalian dengan urusan kehidupan duniawi. Seterusnya, ayat ke-10. Ayat ini menyatakan bahawa orang kafir yang mendustakan ayat-ayat Allah adalah penghuni neraka. Ayat-ayat Allah artinya tanda-tanda adanya Allah yang Maha Esa dan Al-Quran. Setiap ayat yang jadi mukjizat yang besar bagi kenabian dan kerasulan Muhammad SAW adalah tanda adanya Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Akhir ayat yang menyatakan bahawa orang-orang kafir yang mengingkari dan mendustakan ayat-ayatnya adalah penghuni neraka. Seterusnya, ayat terakhir, ayat ke-11. Dalam suatu riwayat ada dikemukakan bahawa Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah dan Abdul Rahman bin Auf menuju ke rumah Ka'ab bin Ashraf dan Yahudi Bani Nadir untuk meminjam wang bagi membayar diat, iaitu denda yang harus dibayarnya. Orang Yahudi berkata, "Silakan duduk, kami akan sajikan makanan dan memberi apa yang Tuan perlukan." Kemudian Rasulullah duduk tanpa pengetahuan Nabi. Hajj bin Aqtab berkata kepada kawannya, kalian semua tidak akan dapat melihat dia lebih dekat daripada sekarang. Pukulkan batu ini atas kepalanya dan bunuhlah dia. Nescaya kalian semua tidak akan menghadapi kesulitan lagi. Mereka mengangkat batu penggiling gandum yang sangat besar untuk ditimpakan kepada Rasul. Akan tetapi Allah menahan tangan mereka sehingga datang Jibril memberitahu kepada Rasulullah agar bangkit daripada tempat duduknya. Maka Allah menurunkan ayat ini, surah Al-Maidah ayat ke-11 sebagai perintah untuk mensyukuri nikmat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan dari Ikrimah dan Yazid bin Abi Zaid. Matan hadis ini adalah dari Yazid. Baiklah, saya akan menyambung untuk 4.0 intipati ayat. Dalam ayat ini ada menerangkan mengenai wuduk. Wuduk ialah salah satu cara untuk menyucikan diri daripada hadas kecil. Jika dalam keadaan darurat, wuduk boleh digantikan dengan tayamum. Wuduk ni pada syarak ialah membasuh atau menyapu anggota tertentu yang dimulakan dengan niat. Hukum berwuduk ini adalah wajib. Sunat untuk membaca Al-Quran dan hadis serta tidur. Terdapat 6 fardu wuduk. Yang pertama ialah niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Yang keempat, menyapu sedikit air di bahagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki hingga 2 buku lali. Yang keenam, tertib. Kesimpulannya, kita mendapati wuduk ialah salah satu cara wajib atau syarat untuk memastikan solat atau sembahyang yang dilakukan oleh umat Islam itu dianggap sah serta memastikan kebersihan anggota badan dan kesucian rohani dan jiwa itu sentiasa terpelihara. Terdapat sabda Rasulullah mengenai wuduk ini, sesiapa yang mengambil wuduk dengan baik, dosa-dosanya keluar dari badannya sehingga keluar dari bawah jari-jarinya. Hadis riwayat Muslim. Seterusnya, dalam ayat ini juga ada menerangkan mengenai tayamum. Tayamum ialah menyapu debu ke muka dan kedua tangan sampai ke siku menggunakan debu yang suci dengan beberapa syarat. Terdapat 6 panduan tayamum ni. Yang pertama, niat tayamum. Yang kedua, meletakkan 2 belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. Yang ketiga, menyapu muka dengan debu 3 kali.
Yang keempat, menyapu kedua belah tangan sampai ke siku dengan debu. Yang kelima, mentertibkan rukun. Akhir sekali, ayat ini ada menerangkan mengenai keadilan. Islam menyarankan umatnya supaya sentiasa berlaku adil dan mencegah segala bentuk kezaliman, ketidakadilan dan pencerobohan hatta terhadap orang kafir. Keadilan bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kedudukan keadilan adalah tinggi dalam Islam. Pahalanya juga besar di sisi Allah. Allah ada memerintahkan supaya kita bertindak adil dalam perbuatan atas diri sendiri, orang dekat dan orang jauh. Maknanya kat sini kita tak boleh masa berlaku adil tu kita tak boleh mementingkan orang-orang yang dekat seperti keluarga kita. Kita perlu juga mengambil tahu mengenai orang lain, berlaku adil pada semua orang. Berlaku adil juga kita tak boleh mengenal kita perlu mengambil tahu mengenai kalangan orang kafir. Maksudnya kita perlu bertindak adil dalam kalangan orang kafir. Yang seterusnya, elakkan diri kita daripada timbul perasaan benci sehingga dapat menghalang kita daripada berlaku adil. Kita perlu tetap berlaku adil atas setiap orang dan dalam setiap masa dan keadaan. Demi keadilan, penjenayah akan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan jenayahnya tanpa sebarang tambahan atau pengurangan. Seterusnya, salah satu perkara yang penting yang kita kena lakukan adalah bersaksi dengan benar. Jangan jadi saksi palsu, jangan menipu dalam persaksian. Ini amat penting sekali kerana kalau kita tidak bersaksi dengan benar, keadilan tidak dapat ditegakkan. Banyak perkara yang kita perlu mengambil berat lebih-lebih lagi dalam situasi keadilan antara suatu pihak kerana apa jua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kepada yang tidak berlaku adil, balasannya amat perit di hari pembalasan. Arahan berlaku adil ini juga telah disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 145. Dalam surah Al-Ma'idah menerangkan mengenai mementingkan diri sendiri sehingga yang benar dan yang salah itu kita tidak membezakan. Mengenai surah An-Nisa pula ia mengenai kebencian kepada pihak yang lain. Seterusnya mengenai 5.0 hukum hakam yang terkandung dalam ayat. Yang pertama ialah konsep umum suatu masalah yang dibahaskan dalam ayat. Masalah yang pertama ialah wuduk. Dalam wuduk ni masalah dia ialah anggota-anggota penting wuduk. Yang pertama ialah wajah kita. Walaupun disebut muka dahulu tetapi dalam hadis kita tahu hukumnya sunat untuk membaca basmalah dan basuh tangan, kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dahulu. Dalam kitab sahih daripada Abu Hurairah yang mengatakan bahawa Rasulullah telah bersabda, apabila seorang di antara kalian bangun daripada tidur, janganlah dia masukkan tangannya ke dalam bekas air sebelum membasuhnya sebanyak 3 kali kerana sesungguhnya seseorang di antara kalian tidak mengetahui di manakah tangannya berada semalam. Anggota seterusnya ialah tangan. Kalau kita perhatikan sebahagian daripada kita mengambil wuduk, kita akan perasan bagaimana mereka kurang menjaga bahagian-bahagian siku pada tangan. Kita boleh lihat ramai yang air wuduk mereka tidak sampai ke siku. Ini amat menyedihkan kerana kalau ada masalah yang dengan wuduk, maka mereka akan ada masalah dengan solat mereka. Jangan tergesa-gesa ketika mengambil wuduk. Tidak salah jika kita luang sedikit masa untuk menyempurnakan wuduk kita. Anggota yang seterusnya ialah kepala. Kalau muka dan tangan dibasuh, kepala hanya disapu saja. Iaitu tangan hanya dibasahkan saja. Ramai dalam kalangan kita yang melakukan kesilapan kerana kebanyakannya mengambil air dengan banyak untuk basuh kepala mereka. Sedangkan mereka hanya perlu sapu saja. Anggota yang terakhir ialah kaki. Terdapat perbincangan yang agak panjang juga tentang kaki. Secara ringkasnya, kaki ini kenalah dibasuh bukan disapu sahaja. Walaupun dari segi susunan adalah terkira kerana terletak selepas disuruh sapu kepala dan terus disambung dengan lafaz dan kaki hingga ke buku lali. Maksudnya sini lebihkan sedikit basuhan di buku lali itu. Seterusnya 15.
Cabaran dalam menentukan keadilan. Ini masalah untuk keadilan. Antara masalah dia ialah menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran ni dia menjadi tuntutan orang Muslim. Nabi Muhammad SAW yang dianugerahi nilai keadilan dalam dirinya telah melalui zaman kezaliman dan penganiayaan yang meluas dalam masyarakat tempatan. Baginda dibesarkan masyarakat tempatan semasa baginda dibesarkan. Janganlah kita menindas dan menzalimi orang lain yang tidak bersalah. Buatlah sesuatu itu kerana Allah, maka Allah akan memudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Permasalahan seterusnya ialah saksi. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan kita untuk menjadi saksi yang baik. Hal ini penting kerana saksi diperlukan untuk menegakkan keadilan. Hakim hendaklah mendapatkan maklumat yang benar daripada saksi. Malangnya ramai yang lari kerana ramai saksi disusahkan. Mereka disoal jawab dengan teruk, perlu ke mahkamah berulang kali dan lain-lain lagi. Ini telah menyebabkan ramai yang menyembunyikan diri dan buat tidak tahu sahaja. Sedangkan di dalam sistem kehakiman Islam, para saksi sepatutnya tidak disusahkan. Persaksian di dalam yang seterusnya ialah berlaku adil kepada sesuatu kaum. Janganlah kerana benci sesuatu kaum menyebabkan kamu tidak adil. Jangan kerana kamu tidak suka dengan seorang, kamu tidak berlaku adil kepada mereka. Ada orang yang berlaku adil kepada mereka yang ada hubungan baik, tetapi yang mereka tidak berlaku baik ialah pada yang mereka yang bermusuhan. Mereka tinggalkan keadilan. Ini adalah amat buruk sekali, lebih-lebih lagi di Malaysia. Kerana di Malaysia terdapat banyak kaum, bangsa dan agama. Kita mestilah bijak mengetepikan perasaan kita supaya kita berlaku adil. Seterusnya, mengenai bentuk perintah dan larangan yang terkandung dalam ayat. Antara bentuk perintah dalam ayat ini ialah bersyukur dengan nikmat Allah berikan. Maksud nikmat di sini ialah ibadat. Allah hendak melengkapi nikmat beribadat kepada semua kerana melakukan ibadat itu adalah suatu nikmat. Maksudnya kat sini solat ni juga adalah nikmat yang Allah berikan. Jadi jangan sia-siakan solat ni. Lakukan solat ni dengan sempurna. Bentuk perintah yang seterusnya ialah suruhan supaya kita bertakwa. Kita dapat mengetahui bahawa salah satu syarat untuk yang dapat mendorong kita untuk takwa adalah dengan mengingati bahawa Allah mengetahui segalanya tentang kita dan apa yang kita lakukan. Selain itu, Allah juga menyuruh orang mukmin bertawakal dan berharap kepada Dia sahaja. Kita mestilah usaha dengan bersungguh-sungguh dan janganlah berputus asa. Setelah itu barulah kita serahkan segalanya kepada Allah. Maksudnya kat sini kita sentiasa berdoa dan jangan putus asa. Berharap pada Dia. Seterusnya larangan yang dinyatakan dalam ayat ini ialah golongan kafir yang mendustakan ayat-ayat Quran. Golongan kafir ni dia mendustakan segala ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Sebagai balasan mereka menjadi penghuni neraka buat selamanya. Seterusnya ialah yang hukum fiqh terhadap permasalahan yang timbul. Yang pertama ialah mengenai wuduk. Permasalahan yang sering berlaku ketika mengambil wuduk adalah di bahagian anggota wuduk. Yang pertama adalah mengenai hukum jika salah satu anggota tidak mengenai air wuduk. Hukum di sini ialah tidak sah kerana terdapat hadis yang menceritakan seseorang lelaki mengambil wuduk lalu yang membiarkan di kakinya tempat sebesar kuku tidak dibasahi air dan dilihat oleh Nabi SAW. Maka baginda berkata kepadanya, kembali dan perelokkan wuduk kamu. Maka ia pun kembali ke tempat wuduk untuk memperelokkan wuduknya. Kemudian ia mengerjakan solat. Riwayat Imam Muslim. Yang seterusnya ialah batasan kawasan muka yang wajib dibasuh ketika mengambil wuduk. Had atau batasan yang wajib dibasuh ketika berwuduk ialah secara menegak bermula dari tempat mula tumbuhnya rambut iaitu sempadan antara muka dan kepala hingga ke dagu dan secara melebar. Dari telinga ke telinga. Wajib diratakan air hingga meliputi seluruh kawasan tersebut. Lelaki yang berjanggut hendaklah menggosok-gosok janggutnya agar air dapat sampai ke kulit di bawahnya. Basuhan muka ini juga sunat diulang 2 atau 3 kali. Permasalahan yang terakhir ialah cara menyapu kepala dengan sempurna. Cara yang sempurna dan wajib ialah dengan meliputi keseluruhan kepala mengikut kaifiat dalam hadis Nabi iaitu
Membasahkan kedua tangan dengan air, kemudian meletakkannya di bahagian depan kepala dan seterusnya menolaknya ke belakang hingga ke tengkuk. Kemudian menolak semula kedua-dua tangan itu kembali ke tempat mulanya, yakni depan kepala. Yang terakhir ialah mengenai keadilan. Permasalahan yang pertama mengenai keadilan ini ialah persaksian palsu. Hukum memberi persaksian palsu adalah haram. Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang bermaksud, "Mahukah kalian semua aku beritahu tentang sebesar-besar dosa, iaitu mempersekutukan Allah dan mendahkai ibu bapa. Ketahuilah juga perkataan sia-sia dan juga persaksian palsu." Hadis riwayat Imam Bukhari. Seterusnya ialah pekerjaan sebagai peguam yang dikatakan tidak halal oleh ramai masyarakat. Sebenarnya hukum menjadi peguam ini ialah harus. Maksudnya tiada masalah di sini peguam sebagai kerjaya kita yang diharuskan oleh Islam. Yang seterusnya ialah pemimpin tidak adil pada masa kini. Hukum bagi pemimpin yang tidak adil adalah haram dan dosa besar. Sabda Nabi Muhammad SAW, "Sesiapa pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka." Hadis riwayat Ahmad. Akhir sekali ialah pendapat ulama mengenai masalah yang dibincangkan. Pertama ialah masalah berkaitan anggota wuduk. Masalah yang pertama ialah keliru mengenai anggota yang patut dibasuh sebanyak 3 kali. Adakah ia wajib atau sunnah? Perbuatan pembasuh sebanyak 3 kali pada setiap anggota badan adalah sunnah menurut ulama mazhab Syafi'i. Masalah yang seterusnya ialah menyentuh perempuan ketika masih mempunyai wuduk. Mazhab Syafi'i dan salah satu pandangan mazhab Imam Ahmad menyatakan persentuhan antara lelaki dan wanita tanpa alas membatalkan wuduk. Akhir sekali ialah masalah berkaitan keadilan. Antara dasar dikasihkan Imam Ahmad Al-Ghazali mengenai keadilan bagi seorang pemimpin adalah mengenai nilai kuasa kerana ia boleh membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Menurut Imam Al-Ghazali, seseorang pemimpin Islam itu tidak memimpin sesuka hati, sebaliknya perlu mendapatkan nasihat dan pandangan ulama dalam memikul tanggungjawab digalas. Malah pemimpin itu semestinya tidak membiarkan kejahatan berlaku begitu saja. Terus sampai pengajaran. Bawah lagi. Pengajaran. Seterusnya saya serahkan kepada Syed. Mike. Yes. Seterusnya untuk akhir sekali adalah 6 berikutnya untuk pengajaran ayat. Dalam kesempatan kita lagi, terdapat banyak pengajaran yang boleh diambil kita oleh umat Islam untuk menjadi panduan dan nasihat dalam menjalani kehidupan sebagai seorang Muslim dan seorang hamba kepada Allah SWT. Pengajaran yang pertama dalam Tuhan ini adalah ayat yang ke-6. Pada ayat tersebut, Allah SAW berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, sampai dengan siku dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak mempunyai air, maka bertempurlah dengan tanah yang baik yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak pusing kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ini membawa maksud pada kita mestilah sentiasa berada dalam keadaan bersih dan suci sebelum mengerjakan solat. Apabila mengerjakan solat, kita untuk mencucikan diri daripada hadas kecil, dan jika tiada air, hanya boleh digantikan dengan tayamum iaitu berhidup. Sesungguhnya di dalam Islam, kebersihan dan kesucian diri amatlah penting dan perlu dijaga sebaiknya. Seterusnya pada ayat yang ke-8 surah ini, Allah telah berfirman, "Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran terhadap sesuatu kaum, menurut kamu berlaku adil. Dan janganlah sekali kebencian terhadap sesuatu kaum menurut kamu berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu dekat kepada takwa. Yang bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Pengajaran yang boleh diambil
kita sepatutnya bersifat adil dan benar dalam apa jua perkara dan jangan kita bersikap pilihkan secara satu perkara ketika mengadili satu perkara yang akhirnya melakukan ketidakadilan pada manusia itu. Sebenarnya apabila perkara sedemikian berlaku, pastinya ianya memberi kesan negatif pada setiap yang terlibat dan kita pastinya akan diberi yang baru oleh Allah Subhanahu. Seterusnya yang boleh diambil pada ayat yang ke-11 ialah sikap tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala ada satu perkara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada ayat 11 iaitu sikap iaitu orang-orang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu di waktu satu masuk hendak menggerakkan tangan kepadamu untuk membuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu dan bertakwalah kepada Allah dan hanya Allah sajalah orang-orang mukmin dengan bertawakal. Sesungguhnya bertawakal kepadanya ianya pasti akan satu kelebihan yang akan diberikan kepada Allah kepadanya yang bertawakal. Kita hendaklah mengamalkan sikap tawakal ini dalam kehidupan kerana ianya memberi kesan positif dalam diri kita sebagai seorang muslim dan ia juga ialah salah satu ciri-ciri seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian daripada kami. Terima kasih.